pihak saya dan rakan-rakan saya, khususnya orang pejuang lah, kita telah bincang perkara ini. Kita telah dapat idea berkenaan dengan bagaimana untuk menangani kesemua empat-empat problem ini. Itu yang ada kepada kita, dan saya jelaskan sedikit sebanyak berkenaan dengan bagaimana kita nak handle problem ini. Kita ada some idea, tapi kita dapati bahawa pihak kerajaan tak datang dengan idea untuk deal dengan problem-problem ini. Tetapi saya juga akhirnya bangkitkan kemungkinan diadakan satu badan khusus macam Mageran yang diada pada tahun 1969. Jadi ditanya berkenaan dengan penubuhan Mageran ini pada tahun 1969. Penubuhan ini adalah hasil daripada Tunku Abdul Rahman yang menang dalam pilihan raya, meminta supaya Duli Yang Maha Mulia Agong mengisytiharkan darurat, dan dilantik Tun Razak sebagai orang yang mengurus Mageran ini. Dengan itu saya ditanya sama ada kita kalau nak buat Mageran ini, tentulah kerajaan yang ada sekarang ini mencadang kepada Agong. Kerana dulu pun Tunku cadang kepada Agong, tetapi saya tak yakinlah yang kerajaan yang ada sekarang ini akan menubuh Mageran, kerana awal-awal lagi mereka sudah kata bahawa kita tak perlu kepada Mageran. Kerajaan jalan dengan baik, semua masalah sudah diselesaikan, pelaburan kuningnya banyak, tetapi hakikatnya ialah rakyat menolak kerajaan ini, tidak ada kepercayaan kepada kerajaan ini, dan rakyat ternampak berkendak satu kerajaan atau satu kuasa baru ditubuhkan. Tetapi kuasa baru ini nampak tak boleh ditubuhlah. Jadi kerajaan yang ada sekarang akan terus menjadi kerajaan dalam Malaysia. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, sebelum kita mulakan pada hari ini, saya minta untuk kita sama-sama sedekahkan Al-Fatihah dan juga bertafakur seketika di atas kehilangan mereka yang kehilangan nyawa oleh diakibatkan pandemik COVID-19, yang mana angkanya kini pada hari ini meningkat kepada 3 angka, iaitu 101 kematian. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, negara kita sedang berdepan dengan situasi yang genting yang menekan keadaan kesihatan, ekonomi, ketidakstabilan politik dan juga pendidikan. Kita mengharapkan agar satu jalan penyelesaian yang tuntas dapat dibuat dengan kadar segera dan bukan lagi dengan memperjudikan nasib rakyat dengan masa depan negara demi keutuhan kedudukan mana-mana ahli politik. Oleh itu, dalam perbincangan ini kita akan mendapat pandangan solusi yang terbaik bagi permasalahan yang dihadapi dalam negara ini, insya-Allah. Sama-sama. Baik, pertama sekali saya mengenalkan diri saya. Saya Akif Rusli selaku Ketua Penerangan Pejuang Muda
Dan amat berbesar hati bersama-sama dengan kita pada hari ini dalam perbincangan ini adalah 3 panelis, iaitu yang pertama yang tidak asing lagi, penganalisa politik tanah air, iaitu Encik Hissamuddin Bakar, dan panelis kita yang kedua. Sebelum saya pergi kepada panelis yang kedua, mungkin sedikit sepatah dua kata. Apa khabar Cik Hissamuddin? Semuanya baik-baik saja? Baik, Alhamdulillah. Sihat. Alhamdulillah. Baik. Alhamdulillah. Terima kasih banyak atas jemputan. Okey, terima kasih kerana sudi hadir bersama dengan kita hari ini untuk membincangkan topik pada hari ini. Baik, panelis kita yang kedua adalah saudara Muhammad Rafiq Rashid Ali, yang merupakan timbalan ketua pejuang wilayah, merangkap ketua pejuang wilayah, merangkap ketua peguam pejuang wilayah. Apa khabar Cik Muhammad Rafiq? Ya, Assalamualaikum Cik Akif. Terima kasih kerana jemputan. Terima kasih kepada ahli-ahli panelis lain juga. InsyaAllah kita cuba berforum dengan secara terbaik ini. InsyaAllah. Terima kasih. InsyaAllah. Baik. Okay, panelis kita yang terakhir iaitu saudara Encik Nizam Bashir, yang merupakan peguam pejuang Johor. Bolehlah kita dengarkan sedikit sepatah dua kata daripada Cik Nizam Bashir kita. Apa khabar Cik Nizam? Khabar baik, Alhamdulillah. Assalamualaikum dan terima kasih atas jemputan ni lah. Semoga seminar ni ataupun ucapan hari ni berjaya untuk semua ya. Baik. Terima kasih kerana kepada ahli panelis kita kerana sudi menerima jemputan, dan insyaAllah kita akan mendapat satu kesimpulan yang menarik selepas daripada perbincangan ini. Baik, sebelum kita teruskan kepada soalan-soalan yang lebih menarik ataupun soalan-soalan yang mungkin hangat, kita akan lihat satu tayangan klip ringkas yang akan dimainkan sebentar lagi. Saksikan. Itu kita berkehendakkan rakyat daripada semua lapisan menguatkan lagi daya usaha dan semangat mereka untuk berdiri atas kaki sendiri, untuk membaiki keadaan hidup mereka dengan usaha dan tenaga sendiri, dan dengan itu dapatlah kerajaan dan rakyat menghadapi bersama-sama masalah-masalah yang kita hadapi pada masa ini dan yang akan kita hadapi pada masa akan datang. We have therefore made the assessment that COVID-19 can be characterized as a pandemic. This is extraordinary time, so we need extraordinary measures. Syarat memutuskan tidak ada kuarantin 14 hari untuk mereka yang pulang dari Sabah. Lebih banyak orang Malaysia mati. Dilihat bercelaru, tapi sebenarnya mungkinlah ada sikit kecelaruan. Saya berpendapat bahawa kali ini pun kita boleh lakukan. I doubt whether the government is going to propose to have Margaret. Certainly they are not with me around. Baik, itulah serba sedikit klip ringkas yang kita dapat lihat perbezaan pada zaman tahun 1969 dan juga pada tahun 2020. Yang mana kita boleh lihat tadi, kalau perasan tadi ada satu peraturan akhbar yang menunjukkan kematian angka 75. The tenth is there. But now today 101 the death toll within a day. It's not apa, dia bukanlah satu angka yang kumulatif, tetapi satu hari kematian 101, mencecah 3 angka. Jadi ini satu perkara yang sangat serius. Baik, kita ada satu soalan yang pertama, iaitu saya nak tanyakan, kalau boleh, ini soalan ni saya nak tanya kepada saudara Nizam Bashir dan juga saudara Hissamuddin. Sepanjang tempoh pentadbiran kerajaan hari ini, adakah prestasi menangani masalah yang melanda negara dengan pelbagai krisis dapat dianggap berjaya dengan pelaksanaan dasar serta polisi dan penguatkuasaan undang-undang sekarang? Kalau boleh kita nak dengar pendapat daripada saudara Nizam dulu. Boleh mulakan. Saudara Nizam meminta untuk unmute. Ya.
Tadi host yang mute-kan. Terima kasih Tuan Pengerusi. Merujuk pada soalan tadi ya. Mungkin sesuai untuk kita rujuk kepada fakta yang berkenaan terlebih dahulu ya. Ketika proklamasi darurat dibuat pada 11 Januari 2021, alasan yang dikemukakan oleh Perdana Menteri susulan dari proklamasi darurat ianya bertujuan untuk mengawal pandemik dan memelihara khidmat kesihatan, health services negara ya. Namun sekiranya dirujuk kepada statistik yang berkaitan, iaitu purata kes COVID-19 yang baru untuk 7 hari pada 11 Januari 2021, bilangannya 2,487 kes. Tetapi kalau kita tengok pada purata kes COVID-19 yang baru untuk 7 hari setakat 14 Jun 2021, kesnya sekarang 5,767 kes. Jadi bilangan kes COVID-19 yang baru hampir 2 kali ganda lebih tinggi. Dan rumusan yang dapat dibuat adalah tujuan proklamasi darurat tersebut, khususnya dari segi kawalan pandemik, tujuannya gagal. Jadi bagi saya, pentadbiran negara tidak berada di satu landasan yang tepat. Satu rombakan diperlukan dengan segera. Saya juga nak merujuk kepada isu polisi dan penguatkuasaan undang-undang dalam soalan tu tadi ya. Saya tak nafikan kerajaan yang sedia ada gubal polisi untuk tujuan menyerangi penyakit COVID-19 di mana sandaran dibuat ke atas peruntukan Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988. Namun sekiranya kalau kita rujuk pada implementasi polisi-polisi tersebut, mungkin pelbagai kritikan dapat dibuat. Contohnya kalau kita lihat pada laporan dalam media massa, pihak-pihak tertentu tidak mematuhi polisi-polisi tersebut dan malangnya undang-undang yang telah digubal tidak diguna pakai dengan sewajarnya terhadap pihak-pihak tersebut. Kedua yang saya rasa juga penting adalah komunikasi tentang polisi-polisi tersebut. Tak jelas. Dalam keadaan tertentu ada flip-flopping. Misal kata ada ketika surat daripada MITI dikatakan dibenarkan diguna untuk pihak-pihak beroperasi, tapi tak lama setelah itu surat dari MITI tidak dibenarkan diguna. Jadi kita ada masalah dari segi itu ya. Baik, terima kasih Saudara Nizam. Kalau boleh kita dapatkan pandangan daripada Saudara Hisamuddin, adakah pentadbiran negara hari ini berada di satu landasan yang tepat daripada sudut pandang analisa politik? Assalamualaikum. Terima kasih pada Saudara Akif dan juga rakan-rakan panel yang lain dalam siri ini. Jadi kalau ditanya kepada saya tadi ialah adakah negara ini berada dalam landasan tepat, bagi saya untuk mewakili pandangan rakyat jelata sekarang ini, rata-rata menyifatkan bahawa ada masalah kepada kerajaan bagaimana Perikatan Nasional ini menangani permasalahan yang berkaitan dengan krisis kesihatan dan juga krisis ekonomi. Jadi pendek katanya, apabila ada elemen suara-suara yang datang daripada rakyat ini yang menyifatkan kerajaan gagal ataupun apa saja istilah itu, adalah menggambarkan bahawa ia sudah tidak berada dalam landasan yang tepat. Kerana dengan apa saja yang dilakukan polisi itu, walaupun berada dalam kerangka darurat, pendek katanya kalau menggunakan proklamasi darurat itu sudah memadai untuk kerajaan menggunakan sepenuh kuasa yang ada untuk mereka memanfaatkan dan menyelaras kementerian dan semua yang berkaitan, termasuk memaksa bagi pihak-pihak tertentu untuk membantu negara untuk memulihkan keadaan. Tetapi ternyata apabila sampai ke saat ini, setelah lebih 100 hari lebih darurat itu berlangsung, nampak gayanya ianya tidak membantu ataupun mengurangkan keresahan rakyat jelata. Jadi bagi saya yang mengamati situasi ini, terutamanya kemuncak kepada kemarahan ini ialah ketika bulan Ramadan yang lalu lah. Dia bermula dengan apabila apa yang diumumkan MCO di Kelantan, yang mana menyekat daripada peniaga-peniaga bazar Ramadan untuk berniaga sehari sebelum Ramadan bermula. Maksudnya persiapan telah dilakukan oleh peniaga untuk mereka berniaga, tetapi keputusan yang begitu lambat
bagi pihak berkuasa untuk menyampaikan maklumat kepada peniaga-peniaga yang berurusan. Jadi bukanlah kita nak katakan bahawa perlu tunduk kepada ini, tetapi apa yang menjadi kekesalan kepada rakyat ini ialah pemakluman yang lambat dan tindakan yang separa masa. Jadi apa sahaja istilah itu yang hadir untuk kami nilai ialah kita mengamati dan juga mencerap pandangan dan keresahan itu real, nyata, dan saya merasakan bahawa jika diadakan polling ataupun tinjauan sekarang ini, ternyata rakyat akan menyatakan bahawa Malaysia di landasan yang perlu diperbetulkan bagi menangani krisis kesihatan dan juga ekonomi. Baik, terima kasih. Satu pandangan yang begitu teliti daripada segi politik dan juga ekonomi dan kesihatan. Baik, saya nak teruskan dengan soalan yang seterusnya. Tapi sebelum saya teruskan dengan soalan, sepanjang kita live ni, saya buka kepada orang awam ataupun kepada rakyat lah khususnya untuk bertanyakan soalan. Sepanjang kita live ni, kita buka melalui komen boleh tanya soalan ataupun melalui talian hotline kita yang tertera di bawah, iaitu Bicara Tanah Air di 011-1969-8298. Soalan yang ditanyakan, mohon untuk nyatakan nama, daripada negeri mana, dan terus bertanya soalan kepada panelis yang mana. Terus nyatakan seperti itu. Baik. Boleh saya teruskan dengan soalan yang selanjutnya? Soalan ini saya nak tujukan kepada panelis kita, Saudara Hishamuddin, di atas background beliau sebagai penanalisa politik tanah air. Apakah realiti politik semasa dalam negara ini terkait juga dengan isu sokongan majoriti dan antara cadangan penyelesaian masalah yang efektif dan pengaruh sentimen politik kepartian ini wajar diutamakan dalam tempoh masa sekarang. Jadi apa pandangan Saudara Hisham? Baik, pandangan saya dengan pandangan publik ini dia berbeza lah. Jadi kalau macam saya ni, kita melihat dalam konteks kita yang menganalisa maklumat yang berlaku di sekeliling, tetapi base kepada saya bagi kepada dua dimensi lah, dua perspektif. Satu perspektif ialah berdasarkan kami membuat tinjauan di lapangan sebelum Ramadan lah. Itu adalah dapatan yang bagi kami yang terbaru untuk kami nyatakan. Kami berakhir ketika sebelum Ramadan, kajian itu dilakukan tetapi masih lagi dalam fasa analisa data. Tapi untuk preliminary kumpulan dalam bicara ini, kami nyatakan bahawa stage untuk publik ini dia melihat ataupun orang awam ini ketika ditemubuan. Ini belum lagi sampai ke tahap rakyat yang marah dengan kerajaan yang begitu memuncak seperti mana sekarang. Ketika sebelum Ramadan kita tahu sudah ada suara-suara yang tidak berpuas hati bagaimana ketika itu ialah flip-flopping tadi yang dinyatakan oleh Saudara Nizam dan dikatakan dual standard di antara hukuman yang dikenakan kompaun kepada dan timbul istilah kayangan dan juga dengan rakyat biasa yang dikenakan kompaun. Jadi tapi yang menariknya apa yang kami amati di peringkat bawahan melalui focus group discussion, kita jumpa dengan kelompok-kelompok yang mewakili belia, yang mewakili kelompok key opinion leader, apa yang dikatakan mewakili boleh dikatakan seragam di seluruh negara ini. Kebanyakan mereka ini agak fatigue dengan kemelut politik sekarang ini, yang rata-rata menyifatkan bahawa mereka sekarang ini menilai performance mereka yang datang membantu ketika rakyat susah. Jadi saya masih ingat ketika pilihan raya Sabah dahulu, pilihan raya negeri Sabah, kami turun lebih kurang sebulan awal ke Sabah ini, saya sampai di Batu Sapi. Salah seorang calon daripada warisan ketika itu belum jelas lagi, tetapi ketika kami turun dan juga mencerap bertanya pandangan siapakah calon yang ada potensi untuk rakyat memberikan perhatian, dinamakan seorang satu sosok tubuh individu ini, dan individu ini adalah memang terlibat dengan aktiviti kebajikan menolong rakyat susah ketika MCO yang pertama.
Jadi saya rasa perkara ini sudah sampai ke semenanjung, iaitu penilaian rakyat di bawahan ini yang menghadapi masalah ini. Sebagai contoh, di kawasan-kawasan yang susah, di pedalaman, mereka menyifatkan siapa yang berjumpa dan membantu rakyat ketika susah itu menjadi sebutan ataupun buah mulut di kalangan mereka. Jadi kalaulah kami yang memberikan perhatian ini, sudah tentu lagi dia bukan lagi soal parti, soal isu, tetapi dia lebih menjurus kepada kredit individu yang terlibat ke depan dan berani untuk membela rakyat ketika susah. Sebab itu nama seperti Ustaz Abid Liu meniti di bibir rakyat ini. Walaupun kita kata agak skeptikal kalau kita nak ambilnya, adakah Ustaz Abid Liu akan bertanding, itu bukan persoalannya, tetapi saya nak ambil nilai yang dinilai oleh rakyat terhadap mereka yang turun membantu rakyat. Itu satu perspektif, iaitu perspektif rakyat. Saya singgung sikit masa sikit Akif. Yang kedua ni, pandangan kami sebagai penyelidik ini ialah, pertama sekali ialah apabila kemelut politik ini menemui jalan buntu, deadlock, iaitu kerajaan sekarang ini yang dikatakan mengambil langkah menggunakan langkah syaratan dan diangkat menjadi kerajaan, tetapi angka majoriti kerajaan itu dipertikaikan. Malah parlimen itu ditutup untuk ruang bagi kuasa legislatif ini perbahasan mengenai dasar dan juga menjadi kuasa seimbang kepada kerajaan itu juga tidak diberikan ruang oleh kerajaan apabila darurat itu dilaksanakan. Kemudian apabila timbul apa yang dikatakan kerajaan gagal untuk menangani dan berkomunikasi dengan baik kepada rakyat, jadi timbul ruang yang dikatakan diberikan oleh Istana Negara ataupun yang di-Pertuan Agong mengambil peluang sendiri pada minggu lepas untuk memanggil ketua-ketua parti menghadap. Jadi ruang ini saya menganggap bahawa apa yang dikatakan satu tindakan yang di luar kebiasaan Majlis Raja-Raja Melayu ataupun yang di-Pertuan Agong untuk memanggil dan memberikan ruang sepenuhnya kepada ketua-ketua parti menyatakan pandangan mereka. Saya melihat dan memberikan tafsiran bahawa sebenarnya ada masalah kepada kerajaan ini, terutamanya kepada Perdana Menteri dalam aspek dia menangani krisis kesihatan iaitu pandemik COVID, terutamanya isu vaksin dan peningkatan kes harian yang tinggi. Jadi ini menimbulkan keresahan tambahan kalau kita baca varian-varian yang wujud. Malahan kalau kelompok Melayu, segmen yang kami kaji, soal hukum juga tidak diselesaikan dengan baik. Sebagai contoh, apabila golongan anti-vaksin ataupun mana-mana pihak yang menyampaikan ada elemen haram ataupun elemen wujud yang dikatakan ada tidak halal lah dalam aspek vaksin itu, saya nampak tidak ada satu usaha yang begitu jelas, terutamanya kalaulah dikatakan daripada Kementerian, Majlis Agama ataupun JAKIM sendiri ataupun Menteri Agama sendiri membuat satu pandangan yang mewakili seluruh ijma' Ahli Sunnah wal Jamaah ataupun mazhab Syafi'i di seluruh negara untuk memutuskan hukum berkenaan dengan vaksin yang terpakai ke seluruh negara. Jadi kalau pada pengamatan saya, soal hukum ini, terutamanya orang Melayu ataupun rakyat yang majoritinya itu, dia akan menanti-nantikan soal yang datang daripada kerajaan, hukum yang very konstruktif. Jadi saya berhenti di situ untuk pusingan itu, yang akhirnya itu panjang lebar juga bagi ruang kepada sahabat-sahabat yang lain. Masih. Betul. Terima kasih Saudara Hisom. Maknanya memang pentinglah untuk peranan kerajaan dimainkan untuk menjawab sekiranya pertanyaan timbul ataupun persoalan timbul tentang halal atau haram vaksin tu. Betul tak? Betul Saudara Hisom? Okey. Baik, kita banyak lagi soalan-soalan. Jadi saya perlu ke depan. Ya, betul. Betul okay. Ya. Okey. Kita banyak lagi soalan-soalan lain, so kita tak nak stick pada satu soalan yang sama. Mungkin daripada panelis lain akan ada pandangan-pandangan yang berbeza dan mungkin menemui titik pertemuan yang orang kata apa, titik persamaan dalam poin-poin yang dihujahkan. Baik, soalan yang seterusnya ni saya nak tanyakan kepada panelis kita iaitu saudara Rafiq Rashid Ali. Adakah kemelut politik, krisis ekonomi, masalah penularan pandemik COVID-19 dan juga kelemahan sistem pendidikan dapat diatasi dengan sekadar pembukaan parlimen?
atau ada mekanisme lain yang sesuai untuk menangguhkan dan adakah mekanisme lain yang sesuai untuk menangguhkan PRU atau PRK sehingga negara mencapai herd immunity? Saya mohon untuk jelaskan. Terima kasih Saudara Akif. Terima kasih juga kepada panelis-panelis lain yang berada hari ini. Sebelum saya nak jawab soalan berkenaan dengan yang ditanyakan mengenai adakah perlu buka parlimen dan sebagainya, tadi saya just nak sentuh sedikit. Saya rasa masalah yang negara sekarang yang kita alami dan yang sedang kita semua rasa, saya percaya ianya adalah berdasarkan satu perkara saja, Akif, sebenarnya. Dan perkara tersebut adalah kerana kegagalan Perdana Menteri dan kegagalan Kabinet secara kolektif untuk mengesahkan legitimacy mereka. So, bila you don't have that legitimacy dan ia akan membawa kepada isu ketidakstabilan politik. Dan apabila membawa kepada isu ketidakstabilan politik dan adanya numbers, tak ada numbers, takut nak buka parlimen dan sebagainya, di sinilah yang kita akan katakan berlakunya flip-flop. So, apabila berlakunya flip-flop, dia akan membawa kepada inkompetensi, ketidaklayakan kabinet itu sendiri. Sebab ini adalah isu-isu yang seperti mana panelis pertama kita sentuh tadi, isu-isu yang real, isu-isu yang benar, isu-isu yang kita rasa dan kita nampak. So, isu legitimacy ni adalah root problem, root cause dia. Now, bila saya nyatakan bahawa isu legitimacy merupakan root cause dia, tidak boleh tidak, kita kena pandang balik kepada apa yang berlaku 1 atau 2 hari sebelum darurat tersebut diisytiharkan. Kita semua tahu dari segi undang-undang, yang akan menasihatkan Duli Yang Maha Mulia Sri Baduka Baginda Al-Sultan Abdullah Agong kita ketika ini untuk mendapatkan darurat atau untuk proclaim emergency, it has to come from the King. His Majesty must proclaim it. Tetapi His Majesty will have to act on advice of the Prime Minister. Apabila PM advice, masa itulah yang kita katakan timbulnya isu berkaitan dengan legitimasi ini. Isu legitimasi ini timbul kerana 1 atau 2 hari sebelum advice tersebut diberikan, sama ada oleh PM atau Kabinet ataupun Attorney General dan sebagainya, in one whole big group, diorang pergi untuk menghadap tuanku dan advice untuk mendapatkan the emergency. At that point of time, saya sesungguhnya percaya Tan Sri Mahidin tidak mempunyai keabsahan sebagai seorang Perdana Menteri. At that point of time, dia tidak ada 111. 111 is simple majority. Sekarang ini parlimen kita ada 220 ahli parlimen sahaja sebab 2 telah meninggal dunia. So, you don't have that majority untuk menjadi Prime Minister. Constitution menyatakan you perlu ada majority untuk menjadi seorang Perdana Menteri. You must be an MP dan you must have majority. Pada ketika itu, kita katakan bahawa Tan Sri Mahidin Yassin tidak mempunyai majority untuk menjadi Perdana Menteri bagi tujuan menasihatkan Duli Yang Maha Mulia Sri Baduka Baginda untuk mendapatkan proklamasi darurat tersebut. Itu persoalan yang pertama. Baik. Isu legitimasi kemudiannya dibangkitkan lagi sekali apabila di dalam ordinan kuasa-kuasa perlu 2021 yang digazetkan saya percaya pada 14 hari bulan tapi diguna pakai pada 12 dan juga 11 hari bulan 1, parlimen tidak dibuka. So apabila parlimen tidak dibuka, itulah yang kemudiannya menimbulkan isu-isu tentang real politika, tidak mampu nak confront dengan your opposition, and then bila parlimen tidak dibuka, suara rakyat tak boleh didengar. Sebab parlimen satu-satunya badan di bawah perlembagaan kita di mana kita semua sebagai rakyat akan bercakap. And how do we speak? Kita bercakap melalui MP kita. So apabila MP kita tak dapat hadir ke parlimen, tak dapat mempersoalkan isu tentang vaksin, tak dapat mempersoalkan isu tentang macam saudara Husam tadi, Husamuddin tadi sentuh mengenai vaccination, halal haram dan sebagainya, benda-benda ni semua adalah isu-isu yang bermain di kepala rakyat. Dan apabila isu ICNA, EPF tak boleh keluar, EPF boleh keluar, so all these are perkara-perkara yang bermain dalam kepala rakyat. So bagaimana rakyat keluarkan benda tersebut? Kalau parlimen tak dibuka, dia tak dapat keluarkan melalui MP dia. So what we have is MPs di dalam social media, MP dalam Facebook, MP dalam Instagram mempersoalkan perkara-perkara begini. Dan rakyat pula, they don't have an outlet.
So apabila rakyat tak ada outlet, mulalah trending kerajaan gagal. So isu legitimacy kalau tak diselesaikan, dia akan menjadi masalah. Yang membawa saya kepada jawapan kepada soalan saudara Akif tadi. Saudara Akif menyatakan, boleh tak kita selesaikan masalah ni ataupun krisis ni? Sebelum saya pergi kepada penyelesaian parlimen, adakah parlimen sahaja merupakan penyelesaian? Dia ada 4 krisis. Yang ni semua seluruh rakyat Malaysia kena faham. Krisis pertama adalah krisis yang sebenarnya haunts the whole world, iaitu krisis pandemik COVID-19, yang itu jelas. Itu adalah satu krisis kesihatan. You have already touched on the numbers, very scary numbers. Saya percaya dah lebih kurang 4,000 lebih yang meninggal setakat ini. Jauh berbeza daripada tahun 1969. Tahun 1969 ya, Akif untuk sejarah, officially reported as 25 deaths. Officially. Unofficially 168, lebih kurang 200. Ini fakta. Dan ada juga beberapa embassy luar negara pada masa itu yang menyatakan bahawa numbers tu far reaching 10 kali ganda. So mungkin 2,000, 3,000 dan sebagainya. These are from declassified documents, kertas putih dan sebagainya. Of course subject to checking. But apabila isu tentang terlalu ramai, 5,419 kes baru, ini rekod setakat hari ini. Jumlah kematian 4,069 setakat hari ini. And these are real numbers. Ini bukannya numbers yang kita petik daripada the air dan persembahkan. This is actual numbers. Kenapa saya pergi ke perkara begini? Sebab apabila parlimen dibuka, let's say lah parlimen dibuka, boleh tak kita selesaikan krisis pandemik yang first? Krisis kedua, boleh tak kita selesaikan krisis berkaitan dengan kewangan? Because our economy is plunging. Boleh tak kita selesaikan masalah ketiga, iaitu ketidakstabilan politik? Kalaupun kita buka parlimen dan contohlah ada vote of no confidence, sebab sekarang ni rakyat kena ingat ada lebih kurang 11 vote of no confidence terhadap Prime Minister Tan Sri Mahiddin Yassin. 11, termasuk daripada MP Langkawi sendiri. 11 ini kalaupun dinaikkan ordernya untuk challenge the Prime Minister daripada segi a vote of no confidence, let's say lah kita assume vote of no confidence tu goes through, the Prime Minister is defeated, then it is parlimen yang akan choose the next Prime Minister. Contohnya, walaupun dia boleh diberikan kepada tangan tuanku dari segi perlembagaan. Tapi kalaulah let's say tuanku menyatakan go to parliament and check your majority and test your majority and dapatkan siapa ahli parlimen yang selayaknya menjadi Perdana Menteri. Adakah kita semua percaya dan rasa dalam keadaan senario hari ini dengan opposition yang begitu fragmented, dengan government sekarang ni yang sesama mereka pun bercakaran, kita pun tidak tahu siapa bersatu, siapa UMNO, siapa PAS dan sebagainya, adakah kita boleh mendapat sebuah kerajaan yang kukuh, yang stabil, yang convincing, strong, formidable numbernya? That is the question which you've asked. Adakah hanya parlimen jalan penyelesaian dia? To me, respectfully, dari segi undang-undang, betul kita boleh selesaikan melalui parlimen. Tetapi dalam current scenario, tidak mungkin kita akan dapat selesaikan melalui parlimen. Sebab itulah saya percaya adanya sebuah badan atau jawatan kuasa atau council sebagaimana Mageran, ala Mageran pada tahun 1969, kita guna pakai konsep tersebut dengan mungkin kita tweak sini dan sana, menjadikan demokrasi subur dan sebagainya, is the best way forward. Saya akan jawab kemudian nanti Akif kalau ada apa-apa lagi, tapi saya percaya dari segi jawapannya, parlimen is not the only solution because of the current political conundrum and current political instability di mana kita berada sekarang ni. I do not think any MP would get enough sufficient numbers untuk form a strong and stable government. And on top of that, Akif, kita letakkan pula adanya pelbagai pecahan dalam parti-parti itu sendiri. UMNO kita tahu, dia berpecah 3 atau 4. Dia ada kluster menteri, dia ada kluster mahkamah, kemudian dia ada kluster menteri kanan. Bersatu pula, dia ada inbred, bersatu yang original, bersatu yang masuk daripada biru kepada merah, kan? And then kita pula ada menteri-menteri daripada pelbagai latar belakang yang kita pun tidak tahu di manakah diorang punya political standing, di manakah diorang punya kiblat politik dan sebagainya. So apabila you have this kind of fragmented
politicians dan sebagainya, you will never get legitimacy. Terima kasih Akif. Baik. Okey. Maknanya memang buka parlimen tu tak cukup lah penyelesaian ni. Bukan penyelesaian lah. Buka parlimen saja bukan penyelesaian. Bukan penyelesaian. Okey. Baik, soalan yang ada soalan kita daripada public. Miss Ani pada jam 9.26 malam tadi dia ada komen, dia tanya, bolehkah MPN mendapatkan undian untuk meluluskan rang undang-undang yang dicadang tanpa majoriti ahli parlimen ataupun ADUN? Dan apakah MPN akan diberikan kuasa penuh tanpa boleh dibantah? Kalau MPN tidak diberikan kuasa penuh dan hanya diberikan kuasa kabinet, masih akan berlaku kemelut politik. Tiada apa yang dapat dilaksanakan tanpa undian majoriti. Manakala kalau MPN diberikan kuasa penuh, ia bermaksud wakil-wakil rakyat tiada fungsi dan perbahasan wakil rakyat hanya membazir waktu. Baik, dalam soalan dia bagi jawapan juga. Okey, saya rasa saya tanya soalan ni, saya tujukan kepada saudara Nizam untuk jelaskan. Mungkin boleh bagi penjelasan yang lebih bagi pemahaman lah pada rakyat ni, insyaAllah. Terima kasih Akif. Ya. Saya rasa apa yang penting untuk kita ambil kira buat masa ini adalah kita ada struktur yang telah dibentangkan dalam Perlembagaan Persekutuan ya. Dan persoalan yang berbangkit adalah sama ada struktur tersebut akan diganggu oleh MPN. Bagi saya isu tersebut tidak berbangkit. Sebenarnya kalau kita rujuk kepada penjelasan yang telah diberi oleh Tun Dr. Mahathir Mohamad susulan kepada perjumpaan di Istana Negara, apa yang telah dinyatakan adalah MPN peranan dia hanya adalah untuk menasihati Tuanku Al-Sultan ya. Jadi sifat MPN ataupun tujuan MPN bukan untuk mengganggu struktur sedia ada yang wujud dalam Perlembagaan Persekutuan ya. Tetapi apa yang juga kita perlu ingati adalah satu proklamasi darurat telah dibuat pada 11 Januari 2021 ya. Dan disebabkan oleh proklamasi tersebut yang dibuat di bawah perkara 150 Perlembagaan Persekutuan, Tuanku Al-Sultan memiliki peranan yang agak unik di mana undang-undang akan diperkenalkan, akan digubal dan dilaksanakan oleh Tuanku Al-Sultan ya. Ini di bawah artikel 150 2B ya. Jadi sebenarnya dalam situasi di mana darurat wujud, peranan yang patut dimain ataupun perlu dimain oleh wakil rakyat sebenarnya dah berbeza ya. Peranan yang paling penting adalah pihak yang menasihati tuanku. Dan hasil daripada nasihat tersebut di bawah perkara 150 2B, undang-undang akan digubal ya. Tetapi masalah yang timbul buat masa ini adalah seperti mana yang rakan bijaksana saya tadi, Cik Rafiq telah maklumkan. Ada persoalan tentang legitimasi kerajaan dalam pertama sekali berusaha memperkenalkan proklamasi darurat tersebut dan dalam langkah-langkah susulan kepada proklamasi darurat tersebut di mana langkah-langkah tersebut perlu diingati tidak berjaya ya. Bila bilangan nombor yang kita menghadapi meningkat secara mendadak, langkah tersebut dah boleh dipersoalkan. Legitimasi langkah-langkah dan legitimasi kerajaan tersebut, mana-mana agensi yang diperkenalkan boleh dipersoalkan. Jadi dalam keadaan tersebut, bilangan nombor dah naik, kita kena pertimbangkan apa yang sesuai dibuat. Dan apa yang sesuai dibuat adalah untuk kita pertimbangkan satu badan lain untuk menasihati Tuanku Al-Sultan secara berkecuali. Di mana Majlis Pemulihan Negara hanya melapor kepada Tuanku Al-Sultan sahaja dan bukan kepada kabinet. Saya rasa masalah yang mungkin bangkit juga sekarang adalah kalau ada agensi lain, dia mungkin kena ambil arahan daripada kabinet. Dan itu membangkit masalah sendiri ya. Dan kalau kita ada satu Majlis Pemulihan Negara seperti mana yang telah disarankan oleh Dr. Mahathir, saya percaya kemelut politik, kemelut dari segi pendidikan, kemelut dari segi ekonomi negara dapat diubati dengan pakar-pakar yang bersesuaian
memainkan peranan yang bersusayan di dalam majlis pemulihan negara tersebut. Terima kasih Saudara Nizam. Kita masih buka soalan kepada rakyat. Sekiranya ada yang nak tanya melalui telefon boleh, komen pun boleh. Kalau telefon boleh hubungi hotline kita 011-1969-8298. Boleh tanyakan soalan. InsyaAllah kita akan buka ruang. Baik, soalan saya tadi adalah berkaitan dengan adakah mekanisme lain yang sesuai untuk menangguhkan PRU atau PRK sehingga negara mencapai herd immunity? Ini saya minta pandangan daripada penganalisa politik kita, Saudara Hisom, sekiranya ada pandangan. Baik, berhubung dengan bagaimana saya berbalik kepada tadi persoalan kemelut ataupun yang dikatakan politik kita ni menemui jalan buntu apabila langkah Sheraton berlaku dan kerajaan yang diragui jumlah majoritinya itu berlindung di sebalik kuasa darurat. Jadi apabila berlindung di balik kuasa darurat tetapi dengan apa sahaja kekuatan yang dimiliki oleh kerajaan sepatutnya digunakan sepenuhnya di bawah proklamasi darurat ini tidak dimanfaatkan sehingga bagi saya mencetuskan suasana yang sebegini rupa, iaitu rakyat rasa tidak senang dengan apa yang berlaku kerana berlaku ketidakselarasan sesuatu polisi di dalam kerajaan. Saya ambil contoh apabila seorang dahulunya wartawan dan juga dulu pernah bertugas dengan Kerajaan Pakatan Harapan itu Saudari Rahmah Ghazali yang berada di UK sekarang ini, dia menceritakan pengalaman beliau dan suami dan anaknya yang dijangkiti COVID di UK. Apa yang menariknya dalam cerita yang saya dapat petik daripada Saudari Rahmah ini ialah dia menceritakan bahawa bagaimana kerajaan di UK itu menguruskan semua soal yang berkaitan dengan COVID ini, sama ada mengadu ataupun memaklumkan kepada kerajaan dia dijangkiti ataupun disyaki dijangkiti, dan kemudiannya itu hanya berurusan dengan satu portal saja. Iaitu dengan portal itu dia memaklumkan, dengan portal itu pihak kerajaan berkomunikasi menghantar swab test kit dan dia menghantar kembali sistem kurier dan sebagainya, hanya menggunakan one stop center ataupun satu portal saja untuk berkomunikasi. Tetapi apa yang berlaku di negara kita ini seakan-akan tidak boleh menyelaraskan kerana kemungkinan ini juga adalah ego menteri-menteri masing-masing dengan portfolio masing-masing untuk menunjukkan siapa yang lebih juara dan juga ke depan, sama ada mengambil hati Perdana Menteri ataupun nak menunjukkan kepada rakyat bahawa mereka lebih ke depan untuk menjuari isu ini. Tetapi dia mendatangkan malapetaka apabila semua kementerian ini gagal menyelaras, terutamanya dalam soal COVID-19 ini, melibatkan soal vaksin misal contoh, kemudian peningkatan kes menangani swab test yang berlaku tidak selaras antara negeri dan juga pusat. Jadi semua apa yang berlaku di sini ialah Perdana Menteri gagal untuk menyelaraskan di peringkat mesyuarat kabinet ataupun peringkat kuasa eksekutif bagi mendapatkan keputusan yang boleh membantu dan juga meredakan kemarahan rakyat itu. Ini belum lagi kita lihat bagaimana apabila parlimen itu ditutup, suara-suara ini yang dikatakan permasalahan yang datang daripada legislatif sepatutnya diberikan ruang. Jadi apabila kemelut ini sampai kepada tahap rakyat sudah tidak berpuas hati, muncul apa yang dikatakan raja berperlembagaan memainkan peranan, membuka ruang untuk bertemu dan diberikan ruang untuk menghadap ketua-ketua politik yang berlaku. Dan ruang ini dimanfaatkan bagi setiap ketua-ketua parti politik ini mengembukakan pandangan mereka seluas langit dan bumi, seolah-olahnya begitu, dalam tempoh sejam untuk mereka menyuarakan pandangan. Jadi kalau ikut saya mengikuti kenyataan-kenyataan media, termasuk inside story lah daripada mereka yang bertemu itu, seakan-akan membawa agenda yang terpisah ataupun mencapah. Dia tidak solid. Dalam soal COVID, masing-masing ada penyelesaian tertentu. Misal contoh, bagi pihak Pakatan Harapan, mereka menolak darurat dan mereka menolak mageran.
kemudian bagi Tun mengemukakan margaran. Saya menganggap bahawa pandangan-pandangan sebegini adalah titik tolaknya adalah untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh rakyat. Itu saya yakin semuanya meletakkan matlamat dan objektif yang jelas begitu. Tetapi polemik yang berlaku ialah rakyat akan melihat ini masih lagi ruang itu dipalitkan dengan pergelutan politik yang tidak berkesudahan. Manakala pihak kerajaan cuba untuk membuktikan bahawa mereka masih lagi boleh survive dan juga boleh lagi menangani pandemik ini dengan baik, yang mana yang pada petang tadi jam 5 petang Perdana Menteri muncul di kaca TV memaklumkan pelan pemulihan yang saya anggap mungkin ada sedikit elemen plagiat daripada idea yang dikemukakan oleh Majlis Pemulihan Negara ini. Tetapi tak apalah pelan pemulihan yang dikemukakan. Tetapi bagi saya itu bukan pelan pemulihan, hanya timeline sahaja. Jadi apa yang berlaku selepas pengumuman tadi tidak meredakan sebenarnya keresahan rakyat. Jadi apa yang berlaku selepas tadi diumumkan, saya menyifatkan bahawa tidak reda sama sekali yang dikatakan masalah yang menimpa rakyat, yang mana sektor mereka mencari makan, bagi mereka yang berniaga, perniagaan ditutup, industri kecil dan sederhana itu sangat terkena impak, tetapi mereka melihat industri-industri besar ini masih lagi boleh membuka dan juga boleh bekerja. Jadi ini mendatangkan apa yang dikatakan polisi-polisi yang flip-flopping dan juga tidak memihak kepada rakyat kerdil, dan sebahagian yang bagi saya seperti sifatkan kalau kita tengok di peringkat bawahan, terutama yang memang susah, mereka struggle dan hanya mengharapkan bantuan-bantuan daripada NGO yang bagi saya tidaklah cukup untuk cater kepada semua permasalahan tadi. Dan keperluan ekonomi yang dikatakan ransangan-ransangan sudah tidak lagi diumumkan oleh kerajaan, itu juga sepatutnya dijelaskan kepada kerajaan, daripada kerajaan kepada rakyat, kenapa tidak diberikan moratorium bantuan-bantuan ransangan ekonomi yang mana kerajaan rakyat sekarang ini sedang menderita. Jadi apabila muncul kemelut yang dikatakan tadi yang tidak berkesudahan, dan kerajaan juga saya melihat tidak ada ruang untuk membuka ruang parlimen ataupun ada sedikit untuk menamatkan darurat. Jadi seakan-akan saya cakap tadi deadlock ataupun satu apa yang dikatakan jalan mati dalam aspek ini. Jadi saya nak ingin menelusuri apa yang dikatakan pelan pemulihan yang dikemukakan oleh yang amat berbahagia Tun. Saya menganggap bahawa pandangan sebegini antara yang paling advance dikemukakan secara teratur dan tersusun. Dan juga bagi unit media dan penerangan parti pejuang, bagi saya memainkan peranan yang baik untuk menerangkan, untuk penilaian kepada orang awam. Walaupun penerimaan itu ada positif dan negatif, tetapi bagi saya itu perlu dilihat bahawa ada usaha yang disampaikan untuk menangkap imajinasi pengundi dan juga rakyat untuk menilai adakah pandangan itu relevan dan baik untuk dilaksanakan. Walaupun tadi kita ada sedikit dispute, siapa sebenarnya yang berhak untuk melaksanakan? Adakah Yang di-Pertuan Agong berhak untuk memberikan pandangan kepada kerajaan ataupun kerajaan sendiri? Kalau kerajaan sendiri perlu mengangkat proposal untuk melaksanakan margaran ataupun pelan pemulihan, itu juga bagi saya untuk kami pemerhati politik, rakyat tidak akan pergi kepada perbahasan teknikal sebegitu, tetapi pokok pangkalnya semua rakyat mengharapkan ada tindakan yang baik dan efektif bagi menangani tadi ketidakseragaman, ketidakselarasan yang berlaku di dalam kerajaan, yang mana polisi dan rangsangan ekonomi apa sahaja yang berlaku, ia adalah dapat menyelamatkan rakyat dan nyawa pada masa ini. Saya rasa itu, saya berhenti di situ Akif untuk soalan tadi. Sorry, Saudara Akif, boleh saya just tambah sikit daripada apa yang dinyatakan oleh Saudara Hisom tadi? Boleh Hisom? Silakan. Thank you. Ya, boleh. Terima kasih. Saya rasa masalah kita yang paling besar adalah perlu ke kita pergi ke election sekarang? Okey, ramai yang kata buka parlimen mungkin boleh selesaikan masalah. Saya dah terangkan tadi, insya-Allah kalau dari segi saya rasa penganalisan politik pun boleh setuju. Ramai kat luar pun tahu bahawa kalau dari segi politik di parlimen, saya rasa takkan ada orang yang akan dapat strong majority yang untuk mendapat kerajaan yang kukuh untuk menjalankan polisi-polisi. Kerajaan yang kukuh diperlukan untuk menjalankan polisi-polisi secara holistik, secara terancang, dan supaya dia tak diancam serangan-serangan daripada parti pembangkang dan sebagainya, untuk make sure hala tuju tu betul.
That's why we come up with this thing, punca krisis. But kalaulah let's say penyelesaiannya bukan di Kamar Dewan Rakyat, bukan melalui Legislative Assembly dan sebagainya di Parlimen, adakah penyelesaiannya melalui kotak undi? Kalau penyelesaian dia melalui kotak undi, adakah rakyat sekarang ini perlu dikerah untuk turun untuk mengundi? That is the second answer. The second possibility. Sekarang saya nyatakan bukannya masa untuk polling. Kita tidak mahu terlibat dalam satu situasi di mana kita menghantar rakyat kita turun ke bawah, keluar untuk mengundi semata-mata untuk mendapat kemenangan politik saja. Sebab itu penyelesaiannya PRU ke PRA ke PRK ke PRN pun sepatutnya ditangguhkan melalui darurat. Which brings us to the final question ataupun benda yang akhir sekali saya nak katakan. Mengapa solusi yang dibentangkan oleh Tun Dr. Mahathir dan juga Parti Pejuang merupakan solusi yang terbaik? Kerana number one, satu-satunya pihak yang keluarkan solusi adalah Parti Pejuang. Tidak ada parti lain yang keluarkan solusi. Saya minta maaf, saya kena berterus terang. Sebab parti-parti lain, parti leaders apabila diberi peluang sejam ke 45 minit ke sejam setengah ke untuk menerangkan, kebanyakannya berita-berita yang kita dapat daripada luar adalah kebanyakannya hanya menyatakan apa masalah dengan kerajaan sekarang. Tapi tak ada yang menunjukkan hala tuju untuk menerangkan kalau ada masalah, jalan penyelesaian dia begini. Kalau ada masalah begini, jalan penyelesaian dia begini. So far, daripada segi media report dan sebagainya, kita semua tahu hanya Parti Pejuang dan juga Tun Dr. Mahathir yang menunjukkan ini adalah langkah penyelesaiannya. Yang itu kita kena raikan. Dan kenapa saya percaya, minta maaf Akif, kenapa saya percaya perkara ini insya-Allah boleh berjaya? Kerana Tun Dr. Mahathir sendiri tidak mempunyai sebarang political ambition. Dia tidak ada political ambition. He has felt everything. Dia dah jadi Perdana Menteri close to 24 years. Dia dah jadi pembangkang pun. Dia pernah menang election, dia pernah kalah election. So asam garam politik, asam garam dalam pentadbiran Tun dah merasakan. Malah Tun telah selesaikan, terbabit dalam menyelesaikan krisis ekonomi, krisis politik dulu 1998-1999, krisis serangan ke mata wang. Tun dilihat sebagai antara negarawan yang bukan saja di sini tapi dipandang di dunia luar dan sebagainya. So bila kita nak keluarkan satu model untuk menyelesaikan masalah yang unprecedented ini, saya percaya he will be the right person. So you must look for someone who doesn't have any political ambition. Saya risau kalau sekiranya orang lain yang right plan Majlis Pemulihan Negara ini, dia akan menjadi masalah. Baik Cik Rafiq, sangat menarik ulasan tu, tapi kita akan pergi kepada isu tentang tuduhan gila kuasa dan sebagainya itu akan pada soalan selanjutnya. Since Saudara Isamuddin ada sebut tentang pelan pemulihan negara yang dibentangkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Tan Sri Mahyadin Yassin pada petang tadi, saya ingat beliau ada sebut tentang ada sinar di hujung terowong dalam pelan pemulihan tu. Tetapi seperti yang dinyatakan oleh Saudara Isamuddin, memang tak nampak satu penyelesaian. Itu adalah timeline. Mungkin pandangan yang diberikan tu lebih kepada menunjukkan program-program PKP yang telah pun dilaksanakan, dan perbezaan yang ada pada pelan pemulihan tu hanyalah sekadar tahun lepas tak ada vaksin, tahun ni ada vaksin. Itu je. Itu pandangan saya lah, sedikit lah. Saya moderator, saya bagi pandangan sedikit. Selepas daripada ulasan daripada Saudara Isamuddin. Baik, kita teruskan dengan soalan. Baik, sebelum saya teruskan, saya nak ingatkan bahawa kita buka soalan kepada floor, kepada penonton, dengan boleh melalui komen ataupun melalui talian di nombor yang tertera di bawah. Biasa kita live ada orang masuk ramai komen, tapi hari ni mungkin sebabkan panelis kita hebat-hebat, jadi mungkin mereka lebih bersedia untuk mendengar daripada bertanya, sebab soalan-soalan banyak dah dijawab. Okey, kita teruskan soalan dengan
soalan berkenaan dengan apakah bukti ataupun hujah bahawa MPN ni lebih boleh menyelesaikan 4 permasalahan utama ni. Apa dia punya solid evidence? Yang ini saya nak tanya pada saudara Rafiq untuk jelaskan. Dan sejauh mana keberkesanan sistem yang dicadangkan oleh Yang Amat Berhormat Tun Dr. Mahathir ni? Boleh jelaskan? Terima kasih Saudara Akif. Saya percaya antara benda menarik dalam Majlis Pemulihan Negara ini adalah apabila Tun menyatakan ia mestilah membabitkan pakar-pakar, teknokrat, kalau nak selesaikan masalah ekonomi kena ada pakar ekonomi, kalau nak selesaikan masalah perubatan kena ada pakar dalam perubatan, kalau nak selesaikan masalah berkaitan dengan social, welfare, education, kita nak pakar-pakar dalam ni. So bila Tun menyatakan sebegitu, Tun tidak menyatakan bahawa penyelesaian dia mestilah melalui cara politik saja. So Tun membawa satu pendekatan yang baru. Tun sebenarnya ingin menyatakan bahawa kini tiba masanya masalah di Malaysia ini diselesaikan amongst the best of Malaysians. So kalau you merupakan seorang pakar dalam perubatan, you boleh bantu negara, demi negara you kena datang dan tolong kita. So Tun sebenarnya membuka ruang lingkup yang luas. We want the best of Malaysians. Kita nak pakar dalam ekonomi, kita nak pakar dalam kewangan, kita nak pakar dalam social, welfare, education. Kita nak duduk sekali, kita nak tubuhkan satu council dan kita nak dapat. Minta maaf mencelah sebab since you sebut pakar tu saya teringat masa yang diperkatakan masa bicara khas awan ni, Perdana Menteri ada menyatakan beliau menjadi separuh pakar setelah menyelesaikan krisis ni. Yang betul. So separuh pakar tidak mencukupi. Because if you get a separuh pakar, the solution will be half baked. Dia takkan menjadi penyelesaian. Dia akan jadi separuh masak. Bila telur separuh masak ni tak boleh selesaikan masalah. So bila kita dapatkan pakar dalam bidang masing-masing, we put the best heads together, then kita boleh jana, kita boleh pacu, kita boleh nampak di mana kita nak pergi. Now, bandingkan pula apa yang Tun nyatakan MPN ini dengan pakarnya, dengan answering to parlimen dan sebagainya lepas ni, kita bandingkan pula dengan apa yang dinyatakan tadi, Pelan Pemulihan Negara. Pelan Pemulihan Negara, kita tak nampak jalan penyelesaian dia. Sebab dia bergantung kepada nilai imbang. Thresholdnya adalah bergantung kepada the number of vaccines yang kita boleh dapat dan juga the infection rate. Sedangkan kita tak tahu infection rate dalam 2 minggu, 3 minggu, 3 bulan dan sebagainya, will it go down? Adakah dia akan landai atau adakah dia akan spike up? Dan saudara Hisom tadi menyatakan ada pelbagai variant. Kita belum lagi sampai kepada tahap mungkin dalam pertengahan Tan Sri Mahathir menyatakan ada 4 fasa. Bagaimana kalau dalam fasa ketiga semasa kita dah 80% nak bersiap sedia untuk buka ekonomi, operasi dan sebagainya, tiba-tiba ada varian baru pula. Wouldn't that kacau numbers tersebut? So sebab tu saya katakan apabila ada satu majlis pemulihan negara seperti mana dicanangkan atau direncanakan oleh Tun sendiri, oleh Parti Pejuang juga, then apabila ada pakar-pakar yang duduk dalam tu, barulah the real science dan data akan dikaji. So apabila kita ada sebuah badan yang sebenarnya tidak berkiblatkan politik, apabila ada badan yang tidak berkiblatkan politik daripada segi, oh we have to do this because dalam PL15 kita nak bertanding, contohnya. So apabila ada political ambition, dekat situlah rakyat punya expectation akan dikorbankan sebab you nak buat something untuk menjadi kerajaan selepas ini. Sedangkan apa yang Tun cadangkan adalah we need the best doctors, we need the best teachers, we need the best professors, we need the best economists to sit together and try to solve this problem. Ingat this is unprecedented. Ini adalah benda yang tidak pernah berlaku. Semua negara di dalam dunia sedang mencari solusi masing-masing. Tidak ada sebenarnya solusi yang okey, you makan Panadol ni selesai masalah. Tidak. Tidak. Kita kena menjadikan MPN ini sebagai satu badan yang fluid. Fluid daripada segi kita kena be able to put out the fires dan sebagainya. Tanpa adanya pakar
Dan kalau kita libatkan terlalu banyak political cooks, dia akan jadi masalah lah. Seorang tutup pintu depan, seorang lagi masuk pintu belakang. Akhirnya ramai-ramai makan Maggi. That is the biggest problem. Sebab remember, rakyat is watching tau. This is what we all must remember. Kita sebagai rakyat, kita kena selalu suarakan kita punya rasa tidak puas hati. Saya selalu ulang, Akif, dalam segala program yang saya masuk, saya selalu ulang, dari segi undang-undang, you sebagai rakyat dalam sebuah demokrasi, you ada hak untuk mengkritik kerajaan. Tapi jalankan dengan cara yang betul. Mengkritik kerajaan bukan satu kesalahan. Tapi kalau you kritik kerajaan dengan cara yang illegal, dengan cara yang unsur jenayah, itu satu kesalahan. Tapi kritik dengan memberi pandangan sebagaimana semua di sini, macam saudara Hisom, dia menyatakan ada pelbagai benda yang tak betul, it's not wrong. Macam saudara Nizam, seorang peguam, dia menyatakan dari segi perlembagaan, contohnya pada saya sendiri, Tuanku Agong mempunyai kuasa untuk bertindak sendiri dalam pengisian darurat. Itu tidak salah. Walaupun pada kerajaan masa sekarang, Menteri Undang-Undang menyatakan it must be the cabinet advising the king. Persoalannya adalah, adakah MPN ini sebuah badan yang boleh menyelesaikan masalah? Kalau kita dapatkan the right driver dan kita dapatkan pakar-pakar yang betul, dia akan menjadi penyelesaian yang bagus. Baik. Terima kasih saudara Rafiq di atas ulasan yang hampir merangkumi setiap persoalan yang mungkin akan datang insya-Allah yang akan saya tanyakan. Baik, saya akan teruskan dengan saudara Nizam. Adakah darurat wajar dikekalkan di bawah pentadbiran kerajaan yang sedia ada, iaitu Kerajaan Perikatan Nasional hari ini? Dan apakah darurat akan diteruskan sekiranya MPN ini, Majlis Pemulihan Negara, ditubuhkan? Sila jelaskan. Akif, sebelum saya menjawab soalan yang baru diajukan, saya cuma nak tanya satu soalan kembali berkenaan dengan soalan yang ditanyakan kepada saudara Rafiq sebelum ini. Okey. Dalam persoalan tentang Majlis Pemulihan Negara, peranan yang patut dimainkan dan sama ada ianya akan berfungsi secara efektif dan sebagainya, soalan utama yang saya rasa kita patut tanya adalah, adakah struktur sedia ada menyelesaikan 4 masalah yang dikenal pasti tersebut? Dan kalau kita dah tanya soalan tersebut, saya rasa semua tahu jawapannya. Nah, saya balik kepada soalan yang telah diajukan kepada saya, ya. Akif, terus terang saya kena nyatakan saya kurang yakin bahawa darurat merupakan satu-satu cara untuk menyelesaikan 4 masalah yang telah dikenal pasti tersebut, ya. Malah seperti mana yang saya telah tadi petik statistik ataupun bilangan kes COVID, purata kes COVID baru untuk 7 hari, ya. Pada permulaan proklamasi darurat dengan statistik pada 14 Jun. Bilangan kes COVID dah bertambah hampir 2 kali ganda, ya. So bila bilangan kes melonjak 2 kali ganda, bagi saya nyata darurat bukan cara untuk menyelesaikan isu pandemik yang kita hadapi. Sama ada isu ini berbangkit disebabkan oleh kelemahan administratif darurat, di mana undang-undang tidak digunakan dengan sewajarnya, ataupun ada kelemahan dari segi polisi, saya kurang pasti. Tetapi bagi saya yang penting, dari saya mencadangkan solusinya, saya lebih selesa kalau pakar-pakar yang telah dilantik dalam MPN memainkan peranan yang mereka patut tanggung, ya. Sebab saya tak nak jadi separuh pakar. Macam saudara Rafiq kata tadi, half-baked solutions will come up from a half-baked expert. So kita biar pihak yang betul-betul pakar dalam bidang yang berkenaan memainkan peranan yang sepatutnya. Dan mungkin kalau saya boleh sarankan dalam pertimbangan semua measures yang kita tengah fikirkan, kita mungkin boleh lihat juga di mana ada measures yang efektif dari negara-negara tertentu, mungkin kita boleh pertimbangkan untuk perkenalkan di Malaysia juga. Contohnya seperti di Korea, dia menggunakan cara track and trace. Setakat ni saya kurang faham kenapa ianya tidak diperkenalkan di Malaysia. Dan andai kata diperkenalkan pun, patut bagi saya kita pertimbangkan untuk ianya digunakan dengan lebih agresif.
mungkin ada kos tambahan, tetapi kalau kita fikirkan dari segi kos harian yang diwar-warkan bagi MCO 1.0, kalau ada lockdown, kosnya 2.4 bilion setiap hari. Itu kos kepada negara ya. Dan jadi disebabkan kos negara tersebut 2.4 bilion setiap hari, saya rasa kalau kita perkenalkan measures macam track and trace, bukan satu perkara besar. Apapun yang penting bagi saya, darurat bukan jalan penyelesaiannya. Baik, terima kasih Saudara Nizam atas jawapan yang diberikan. Sebelum saya teruskan, since saya dah buka floor pada penonton kita untuk bertanyakan soalan, kita ada terima satu soalan daripada Muhammad Syafiq Larahim pada jam 10.11 malam tadi. Baru je kejap, fresh lagi ni soalan dia, bukan half baked. Okey. Dia tanya apakah peranan dalam proses yang dinyatakan dalam MPN, peranan parlimen, dan apa jaminan ahli parlimen dari pelbagai parti dapat memberi suara majoriti untuk dasar atau pelan yang dicadangkan oleh MPN. Jadi saya buka soalan ini kepada saudara Rafiq untuk menjawabnya. Antara sebab mengapa kita perlukan parlimen adalah seperti mana kita selalu terapkan, there must be check and balance. Mesti ada semak dan imbang. Yang itu pertama. Keduanya, parlimen adalah gedung bercakap. Rakyat bersuara melalui parlimen. Kita tidak boleh pergi parlimen. Kita pergi parlimen melalui wakil rakyat yang kita pilih. Apabila Majlis Pemulihan Negara keluar dengan proposal dan sebagainya, suara rakyat kita nak dengar. So dekat situlah adanya peranan parlimen. Proses semak imbang, proses penambahbaikan, proses pembentangan, the debate. So kita nak make sure apa-apa yang dilakukan terbuka kepada rakyat. Bukan macam sekarang. Sekarang ni harga vaksin pun kita tak tahu. Berapa banyak vaksin yang sampai pun kita tidak tahu. So apabila kita tutup segala benda, it cannot be democracy. So that will be my answer, Encik Akif. Soalan pendek. Jawapan pendek, sorry. Okay. Terima kasih atas jawapan yang diberikan. Baik. Sekarang ni kita nak tanya satu lagi soalan yang agak-agak sensitif juga. Yang begitu panas lah. Kerana wujudnya tentangan daripada setengah pihak terhadap cadangan penubuhan MPN ni. Pada pandangan saudara Hiswamuddin, adakah ianya lebih bersifat berkepentingan politik atau benar demi kesejahteraan rakyat dan negara? Tentangan yang diberikan terhadap cadangan yang amat berhormat Tun Dr. Mahathir ini. Boleh jelaskan? Baik, saya lebih mengambil pandangan begini sebab saya ni kalau ikut mazhab ni lebih kepada realis lah. Iaitu tengok kepada keadaan yang realiti, iaitu pertama sekali adakah rakyat well informed ataupun mempunyai maklumat yang jelas berhubung dengan MPN ini ataupun Waimah Mageran. Sebab bagi saya berlaku ketidakjelasan maklumat berkaitan dengan Mageran kerana banyak pihak-pihak yang bercakap ini adalah mereka ada sentimen sedikit terhadap satu perkara ini, terutamanya yang datang daripada oposisi ataupun pembangkang yang dahulunya mereka menjadi pembangkang. Jadi sudah tentulah titik-titik hitam yang dilalui oleh tokoh-tokoh terutamanya bagi pihak pembangkang ini. Mereka melihat bahawa ini tidak lain tidak bukan berbalik kepada sosok tubuh dan juga kepentingan yang berlaku ketika pemerintahan kerajaan Barisan Nasional dahulu, dan Tun adalah sebahagian daripada anggota kabinet dan juga mungkin duduk di dalam kerajaan ketika itu. Jadi pokok pangkalnya apa yang saya faham ialah maklumat yang berlega di peringkat sekarang ini ialah dia bercampur aduk di antara maklumat sebenar ataupun bagaimana situasi yang berlaku. Sebab itu saya nyatakan tadi usaha yang diangkat oleh pejuang ataupun bagi pihak pejabat yang amat berbahagia Tun pun saya menganggap bahawa itu adalah usaha yang baik untuk memberikan pencerahan dan juga penjelasan bagaimana fungsi Mageran yang sebenarnya. Jadi
interpretasi terhadap Mageran ataupun sekarang ini telah diberikan satu apa yang dikatakan label baru ataupun satu cadangan baru, ialah Majlis Pemulihan Negara. Jadi sudah tentulah ini memerlukan masa untuk menjelaskan dan juga meyakinkan orang ramai bahawa idea ini begini dan begini. Jadi saya rasa itu masih lagi dalam fasa penerangan untuk dan juga fasa melobi bagaimana pihak-pihak ini boleh melihat, terutamanya Majlis Raja-Raja Melayu ataupun Yang di-Pertuan Agong sendiri mempunyai maklumat yang lengkap terhadap niat dan objektif yang ditetapkan oleh idea yang diangkat oleh Tun dan sebagainya. Itu satu. Yang kedua saya sifatkan tadi ialah di sini berkait juga dengan sosok tubuh yang mengangkat idea ini. Saya tidak dapat menolak bahawa apabila idea ini datang daripada Tun, walaupun saya menyatakan bahawa kawan-kawan kepada sahabat-sahabat yang berbahas tentang idea ini, saya tidak menolak bahawa macam tadi, isu deadlock, saudara Muhammad Rafiq sebut tadi, adakah parlimen kita buka ini boleh menyelesaikan majoriti pihak ataupun kita nak mengadakan pilihan raya dengan keadaan begini. Saya yakin dan juga saya menjawab bahawa dalam situasi itu juga kita tidak bersedia untuk menghadapi keadaan itu. Jadi sebab itu saya nyatakan tadi, saya selalu ulang, ini adalah deadlock, jalan mati. Jadi dia akan mencari mana jalan yang paling baik untuk dilaksanakan, dan Tun come out dengan idea bahawa perlunya ada satu task force yang bypass everything, yang boleh buat secara efisien, boleh takbir negara dengan komuniti yang lebih kecil, pakar yang diundang untuk memacu dan juga menyelamatkan negara itu lebih tersusun, sifatnya tidak ada politik yang berlebihan. Kalaulah hasrat murni itu difahami dengan baik, saya rasa tidak ada masalah. Tentulah perkara ini akan diangkat ataupun diterima oleh pihak kerajaan ataupun termasuk daripada Istana Negara. Tapi persoalan di sini yang saya ingin bangkitkan di sini, adakah idea ini, bagaimana idea ini boleh dilaksanakan dalam konteks sekarang ini? Jadi seperti mana yang dinyatakan oleh yang berbagai Tun apabila keluar daripada Istana Negara mengatakan bahawa proposal ini Mageran misal contoh mesti datang daripada kerajaan misal contoh. Jadi dia memberikan perbahasan pula bagi pihak yang berbahas, adakah kerajaan berminat untuk mengangkat idea yang dikemukakan oleh pembangkang yang diwakili oleh Tun, ataupun sekiranya bersetujulah adakah pengurusi juga akan diberikan ruang kepada Tun. Jadi ini akan berbalik kepada polemik yang tidak berkesudahan. Jadi saya melihat perkara ini secara umumnya, secara objektifnya saya melihat bahawa ini adalah usaha yang baik untuk dilontarkan kepada masyarakat, terutamanya kepada Majlis Raja-Raja Melayu dan juga pembuat keputusan di dalam kerajaan untuk menilai idea ini demi kepentingan rakyat. Bahawa dan Tun mengemukakan dirinya untuk menawarkan dirinya untuk menggunakan segala pengalaman dan kepakaran untuk ke depan dan membantu kerajaan buat masa ini. Jadi tetapi macam saya cakap tadi, dia akan berkita kepada pertembungan, polemik, dalaman politik itu yang berlebihan daripada melihat satu perkara itu secara objektif. Itu Akif. Saya punya komen. Baik, terima kasih saudara Isamuddin. Saya tertarik dengan satu lagi komen yang diberikan. Ini daripada soalan Muhammad Syafiq Rahim tadi. Dia kata tadi Akif terkeluar ke? Sorry? Sorry? Dengar? Akif terkeluar tadi. Terkeluar sebentar. Rafiq ada tambahan ke Rafiq kalau ni? Oh ya, saya nak tambah sikit daripada apa yang Akif dah join kita balik ni. Tapi saudara Hisom, saya just nak tambah kalau boleh sikit je lah. Saya rasa polemik di dalam negara kita adalah kerana kita ada this political heavyweights. Kita ada political heavyweights. Bila saya kata political heavyweights ni, kita ada sosok tubuh macam Tun, kita ada Anwar Ibrahim, kita ada Tunku Razali, and then we got Najib Razak, kita ada Zaid Hamidi. Ini semua ni adalah political heavyweights. Saya kategorikan sebagai political heavyweights. So masing-masing membawa pendekatan masing-masing. Masing-masing merasakan bahawa kita adalah kita sepatutnya drive dan sebagainya. Mungkin Tun daripada segi pengalaman, Anwar Ibrahim pula daripada segi look, saya ada numbers. UMNO pula dengan baru kalah dari kerajaan dan dapat balik kerajaan dan sebagainya.
And then jangan lupa at the same time kita ada Perdana Menteri Tan Sri Mahyudin Yassin yang menyatakan I think I can still do it. Dia bentangkan pelan pemulihan negara dan sebagainya. So apabila kita bermain dalam ruang lingkup political heavyweights, dekat situlah kita akan ada macam Hisom menyatakan tadi, terlalu banyak arus pergerakan. Ada yang menyatakan it cannot be Tun, it must be somebody else contohnya. Dan kemudian datang pula daripada serangan daripada pihak yang lain yang mengatakan ini Tun lah nak ambil alih diktator dan sebagainya. And then ada pula yang mengatakan no, pulangkan balik pada rakyat. So bila kita ada pelbagai polemik, dia sebenarnya dalam segi bahasa Inggerisnya esok di Istana Negara ni, mungkin Tuan Nizam boleh correct me if I'm wrong, daripada segi kata-kata Hamlet dalam Shakespeare, uneasy is the head that wears the crown. Dia macam nak menarik rambut dalam tepung. Dia kena betul-betul. Sebab saya rasa kalau stepnya salah, saya harap tidak, tapi saya rasa kalau stepnya salah, we are actually running to a road to nowhere. Saya rasa itu kita ada masalah sebab numbers tu very alarming. Kita belum mula lagi cerita pasal ekonomi dan sebagainya. So bila isu heavyweight politics dalam negara, dan rakyat pula kita selalu ingat kalau politics ni PM mesti daripada parti ni dan sebagainya. So that's where we are having this struggle ni. Terima kasih. Mentaliti parti yang dominan lah masih ada lagi. Betul. Ya, okey. Ini rentetan daripada soalan Muhammad Syafiq Larahim. Beliau kata soalan mengenai jaminan tu tak terjawab lagi. Jaminan daripada segi ahli parlimen boleh beri suara rakyat dan untuk dasar dengan pelan yang dicadangkan oleh MPN. Boleh Tuan Rafiq jelaskan, Saudara Rafiq jelaskan. Kita kena tunggulah. Moderator kita terganggu ni. Ya, kita kena tunggulah sama ada MPN tu diluluskan ke tidak. Yang tu pertama. Tapi saya confident apabila sejurus keluar daripada Istana Negara, Tun menyatakan Parlimen mesti bersidang. Dan Tun has always held firm to the principle rule of law must prevail. Sebab itu bila Parlimen bersidang, Parlimen adalah check and balance mechanism. Kita tidak boleh afford to have in demokrasi satu badan yang terlalu memegang kuasa. Itu salah. Kita ada judiciary, kita ada AG, kita ada Parlimen. So perkara-perkara ini adalah creatures of the constitution. Dia duduk di bawah kerangka perlembagaan. Untuk sebuah negara demokrasi kita perlukan benda ni. Tapi pada masa yang sama, adakah salah untuk meneruskan darurat? Itu adalah question legal pula. So jawapan pendek saya adalah Parlimen dibuka sebagai check and balance, mekanisme untuk menghantarkan segala proposal, rakyat kena bicarakan sebab this is a solution yang berguna untuk semua orang. So kita kena babitkan semua orang. Ya, Cik Rafiq. Terima kasih. Saya rasa soalan yang diberikan ni, yang ditanya oleh Syafiq Larahim ni, Syafiq Larahim, minta maaf, adalah terkait dengan soalan yang saya nak tanya selepas ni. Yang saya nak tanya kepada panelis kita, Saudara Nizam. Dia terkait dengan Parlimen. Kata ada Parlimen boleh bersidang. Adakah Parlimen boleh bersidang dengan efektif jika MPN ditubuhkan? Dan apakah peranan dan proses yang berlaku di Parlimen terkait dengan dasar dan polisi serta pembelanjaan dana negara jika dikatakan bahawa MPN is answerable only to YDPA? So sini sedikit yang mungkin perlukan pemahaman khusus kepada penonton kita. InsyaAllah. Silakan Saudara Nizam. Terima kasih Akif. Jawapan saya sebenarnya agak ringkas. Pertama sekali, tiada masalah andai kata Majlis Pemulihan Negara ditubuhkan, ya. Seperti mana yang Tun Dr. Mahathir telah nyatakan, susulan kepada audiens dengan tuanku, Kabinet akan terus berfungsi. Majlis Pemulihan Negara hanya melakukan apa yang perlu kepada yang di-Pertuan Agong. Malah mungkin bukan sahaja persidangan Parlimen boleh diteruskan, tetapi sememangnya lebih efektif memandangkan kini wujud nasihat berkecuali daripada satu badan yang hanya memikirkan kepentingan negara. Itu jawapan ringkas saya. Baik, terima kasih Saudara Nizam atas jawapan yang ringkas dan padat.
Baik, yang ini saya nak tanyakan kepada Saudara Hisom, wujud idea atau cadangan untuk merangka pelan pemulihan negara ni yang mirip seperti sehari selepas cadangan daripada Yang Maklumat Tun Dr. Mahathir, iaitu Majlis Pemulihan Negara. Apa pandangan Saudara Hisom kita terkeluar? Okey. Tak apa, saya reserve soalan ni dulu sebab saya rasa beliau adalah individu yang sesuai untuk jawab soalan ni. Mungkin kita boleh sambung dengan saudara ni. Ya, dia masuk. Okey. Sorry, Saudara Hisom, saya nak tanya soalan ni, nak tujukan soalan ni pada Saudara Hisom. Idea dan cadangan pelan pemulihan negara ni yang diwar-warkan oleh Yang Maklumat Tan Sri Mahyadin Yassin sehari selepas daripada cadangan Yang Maklumat Tun Dr. Mahathir. Yang ramai orang cakap kata ini adalah copy and paste. So apakah pandangan Saudara Hisom setelah setahun kita berdepan dengan ni dan datangnya pemulihan negara ni? Apa pandangan Saudara Hisom? Pandangan saya sebenarnya apabila Perdana Menteri membentangkan pada petang tadi, saya nyatakan dia nama saja mungkin diciplak ataupun ditiru, tetapi kandungannya tidak samalah. Yang mana kandungan yang saya teliti daripada infografik ataupun maklumat yang saya terima berkenaan dengan Majlis Pemulihan Negara yang dikemukakan oleh Yang Berbahagia Tun, terutama yang tadi dalam forum pada Sinar pada petang tadi juga, saya dapat faham bahawa dia bukanlah sebegitu rupa seperti mana yang diangkat oleh Perdana Menteri tadi. Dan Perdana Menteri tadi saya menganggap bahawa hanya mewar-warkan berkaitan dengan susu galur masa ataupun tempoh yang berfasa, dinyatakan untuk bagaimana negara akan sampai ke tahap dibuka sepenuhnya ekonomi dan juga sosial rakyat jelata. Jadi untuk sampai ke fasa keempat ketika negara menjelang November dan Disember pada tahun ini, yang mana mungkin mencapai hampir 60% setelah divaksin, persoalannya vaksin saya rasa tidak ada masalah untuk dicapai, tetapi dari aspek bagaimana jaminan jumlah apa yang dikatakan kadar jangkitan yang berlaku itu sekarang ini berada di sekitar 4,000 ataupun 5,000 jumlahnya itu, dan pernah mencapai hampir 9,000 lebih sehari dalam kes itu. Soal di sini ialah bagaimana negara ataupun kerajaan mengemukakan plan untuk mengelakkan daripada berlakunya perkara berkenaan. Adakah vaksin itu salah satu jaminan mutlak bahawa apabila telah divaksin mereka ini tidak akan dijangkiti lagi, dan perkara itu sebenarnya berlaku pertemuan pandangan dalam mereka yang dalam bidang perubatan. Jadi publik lagi lah akan timbul kegusaran itu. Vaksin bukan jaminan sepenuhnya mereka selamat daripada jangkitan virus COVID ini. Baik, itu satu persoalan. Baik, yang keduanya ialah yang saya nyatakan tadi, perbandingan pelan yang dikemukakan, pelan pemulihan kerajaan dan juga pelan yang dikemukakan oleh Tun ialah berbeza. Kerana bagi yang saya faham berdasarkan pelan pemulihan Majlis Pemulihan Negara yang dikemukakan oleh Tun adalah ingin melihat bahawa perlunya satu task force yang begitu berkesan dan efisien sekali untuk menangani masalah yang dihadapi oleh rakyat ini, supaya polemik kesihatan dan juga yang melibatkan kematian rakyat ini dipandang penting oleh negara dan juga yang tuan kuasa ini, dan mereka akan menggunakan apa sahaja kepakaran yang ada yang wujud di dalam negara ini bagi menyelesaikan apa yang dikatakan krisis kesihatan. Jadi apabila wujud krisis kesihatan itu ditangani dengan baik, sudah tentulah negara akan menyusun kembali pelan pembangunan ekonomi yang akhirnya boleh menyelamatkan negara yang Muhammad Rafiq sebut tadi. Diharapnya tidaklah berlaku keputusan yang salah. Jadi kita mengharapkan dengan pelan sebegini akan mendatangkan satu yang dikatakan keputusan menepati dan juga berada dalam dasar yang tepat. Baik. Tetapi itu idealnya bahawa ini bagian-bagian. Tetapi apa yang berlaku sekarang ini ialah idea ini
seakan-akan berlaku pertemuan. Ini adalah idea Tun ingin kembali untuk berkuasa dan ada sebagainya, yang takut dengan Tun akan membuat comeback ini, melihat dan memberikan label-label dan juga konotasi negatif. Jadi pertemuan ini dia lebih begini, sentimen dengan substantif. Jadi maksudnya dengan idea dan konsep yang dikemukakan itu tidak difahami dan juga dikaji oleh pihak yang terbabit. Sebaliknya lebih kepada memainkan sentimen dan juga menularkan kebencian terhadap sesuk tubuh ataupun mereka yang takut dengan apa yang dikemukakan oleh Tun. Jadi untuk berlaku adil, saya melihat perkara ini perlu dilihat secara baik, secara rasional, secara objektif untuk pihak-pihak ini. Pokok pangkalnya ialah mesti mencari jalan penyelesaian, kerana kita tahu tadi, kita dah berbincang panjang tadi, parlimen walaupun dibuka, saya menganggap bahawa parlimen ini kalau mengikut budaya dan juga yang berlaku di Malaysia ini, tidaklah seperti mana yang berlaku di Britain ataupun yang menjadi rujukan kita, kerana perbahasan parlimen kita ini akan hiruk pikuk dan juga terganggu dengan perdebatan yang tidak penting. Jadi susuk-susuk tubuh tadi macam political heavyweight yang selalu mengganggu perbahasan ini akan muncul. Sebab itu kadang-kadang parlimen ini dia dilihat sebagai macam pasar, sebegitu watak seperti mana ahli parlimen Jelutong, kemudian Pasir Salak, Shah Alam dan sebagainya, itu dia akan berpartisipasi yang sangat aktif berbanding daripada mereka yang berbahas secara baik dan objektif untuk mengangkat satu-satu idea demi kemaslahatan rakyat. Jadi apa yang saya nak highlightkan di sini berdasarkan soalan tadi, saya tidak menolak bahawa kalau dikaji, bahawa ini juga kalau difahami dengan baik, idea ini boleh diangkat untuk jalan penyelesaian dalam masalah politik yang dihadapi oleh negara, tetapi dia terganggu dengan sentimen-sentimen yang saya nyatakan tadi. Sekian, Akif. Okey, terima kasih Saudara Hisom atas jawapan yang begitu padat yang diberikan. Baik, soalan yang selanjutnya iaitu saya rasa mungkin soalan yang inilah saya buka pada mana-mana. Persepsi setengah pihak adalah MPN ni adalah satu cubaan ataupun usaha untuk nak rampas kuasa kerajaan hari ini. Lepas tu wujud persoalan MPN atau kabinet yang akan berkuasa untuk mentadbir dan mengubah dasaran polisi. So, adakah benar MPN ni usaha untuk nak rampas kuasa? Saya buka kepada mana-mana panelis kita untuk menjawab. Kip, saya jawab dulu. Terima kasih soalan tu. Saya rasa persepsi tentang rampasan kuasa ni adalah kerana yang mencadangkan MPN tersebut adalah bekas Perdana Menteri. Dan persepsi itu juga adalah kerana beliau merupakan bekas Perdana Menteri yang dirampas posisi Perdana Menterinya melalui langkah Sheraton. So apabila ada persepsi-persepsi begitu, dan timbullah desas-desus menyatakan macam Hisom menyatakan tadi, is Tun making a comeback, ataupun sudahlah Tun, kan? So ini adalah benda-benda yang berlega di social media. Ini adalah benda-benda yang berlega di kalangan ahli-ahli politik, penganalisa politik dan sebagainya. Tapi saya rasa daripada segi jawapan Tun hari ini, especially dalam Sina, jelas di mana Tun menyatakan MPN ini, dan saya ulang balik apa yang saudara Nizam menyatakan tadi, MPN ini boleh berjalan seiringan dengan kabinet. So apabila Tun menyatakan sebegitu, saya nampak satu lagi perkara yang besar dalam politik negara. Tadi masa kita mula ada montaj di mana Tunku sendiri telah willing to let go position dia demi menyelamatkan negara pada 69. So, adakah jiwa besar tu lagi sekali akan timbul sama ada daripada Tan Sri Muhyiddin Yassin untuk bersetuju dengan government, bersetuju, okey, kita pun angkat MPN ini. Satu, adakah benda tu akan berlaku? Nombor dua, betapa besar hatinya Tun menyatakan, okey, yang penting adalah rakyat, yang penting adalah negara. Ya, dan ini juga adalah pandangan pejuang. Mungkin dia kata MPN boleh wujud seiringan dengan kabinet. So dia menjadi sebuah badan yang benar-benar bebas daripada politik. Jawatan kuasanya orang-orang pakar,
untuk menyelesaikan 4 masalah ni yang sekarang sedang membelenggu negara. Terima kasih lagi. Baik, terima kasih di atas jawapan yang diberikan. Ada tambahan daripada panelis kita, ya, Saudara Hisam ataupun Saudara Nizam? Tentang cubaan, persepsi cubaan rampasan kuasa. NPN adalah cubaan rampasan kuasa. Ada apa-apa tambahan? Akif, saya cuma mungkin nak ulang apa yang saya telah nyatakan tadi. Okey. Penjelasan sebenarnya dah diberi sehari lepas undangan tersebut dibuat kepada Tuanku Al-Sultan. Dan penjelasan tersebut adalah Kabinet akan berfungsi. MPN hanya melaporkan terus kepada YDP. Jadi bagi saya, tiada ruang untuk MPN berusaha untuk merampas kuasa. Satu persepsi bagi saya yang mungkin tak kena tebak. Baik. Terima kasih atas penambahan tu. Okey. Baik, berkenaan dengan calon untuk mengetuai NPN dan sebagainya, ada yang kata Datuk Seri Anwar Ibrahim yang patut mengepalai. Ada, bahkan kita takkan terkejut kalau ada yang kata mungkin Datuk Seri Zaid Hamidi boleh mengepalai MPN. Ini mungkin akan timbul usul-usulan cadangan seperti ini. Boleh saya dapatkan pandangan daripada Saudara Hisam. Ada pendapat yang mengatakan bahawa Tun Dr. Mahathir ni dah berusia. Jadi sepatutnya berehat je. Berhentilah untuk kemaruk kuasa dan sebagainya. Dan beliau juga dah hilang pengaruh. Boleh Saudara Hisam menyatakan adakah ini benar ataupun sebaliknya? Baik, pertama sekali kita fokus kepada susuk tubuh Tun lah. Bagi saya Tun ini dia bagi saya legend lah. Dia dah sampai kepada yang tadi kalau Rafiq sebut tadi heavyweight, saya rasa dah lebih pada heavyweight lah. Sebab dia dah bagi saya dah above. Jadi sudah tentulah dalam aspek pengaruh dan juga apa yang dikatakan kekuatan kepada figura yang terdapat pada Tun ini bagi saya tak sama dengan tokoh-tokoh yang ada. Dan saya yakin ketika Pakatan Harapan masuk dalam pilihan raya dahulu tanpa bantuan daripada aura yang dimiliki dan juga pengaruh yang dimiliki oleh Tun, Pakatan Harapan tidak akan menang dalam pilihan raya yang lepas. Itu perlu diakui oleh semua pihak. Jadi dengan kekuatan yang ada, bagi saya dalam kajian kami pun masih lagi pengaruh Tun itu intact, dia akan ada kekuatan yang tersendiri. Sebab itu bagi saya pejuang juga berfahaman bahawa Tun mempunyai kekuatan yang tidak ada pada pihak yang lain dan itu adalah kekuatan yang dimiliki oleh Tun sedia ada. Baik. Persoalannya adakah ini macam tadi, adakah ini juga peluang yang dimanfaatkan untuk Tun merampas kuasa? Saya rasa tak ada istilah untuk rampasan kuasa. Dalam aspek politik sebegini, sebaiknya pada hemat saya lah bagi rakyat Marhain ini, mereka tidak mahu melihat bahawa negara ini bergolak, tetapi masing-masing ada kepentingan masing-masing, bisa contoh. Jadi menyebabkan tidak berlaku titik persamaan untuk duduk semeja dan berunding mencapai kata sepakat ceasefire, buat gencatan senjata dan akur kepada pihak yang mempunyai kemampuan bagi memulihkan ekonomi. Itu yang saya melihat bahawa sewajarnya perkara ini tentulah diketuai oleh Perdana Menteri. Tan Sri Muhyiddin perlu berjiwa besar memanggil semua sekali termasuk Tun dan tokoh-tokoh politik yang lain untuk duduk semeja dan merangka pelan. Kita berhenti dulu dari segi bercakaran politik dan bagian-bagian siapa yang mempunyai idea yang baik untuk kami kemukakan. Sebagai contoh, kalaulah idea pelan pemulihan ini keluar daripada kerangka tadi polemik kebencian, polemik politik yang tidak berkesudahan dan melihat itu dalam konteks yang sangat negatif, sudah tentu tidak akan mencapai kata sepakat. Tetapi kalaulah dilihat secara objektif, yang baik dan sebagainya, menerima dengan baik dan memberikan peluang kepada mereka untuk berkhidmat terakhir untuk menyelamatkan negara dan rakyat, saya rasa itu adalah
paling ideal dan berjiwa besar lah. Tetapi seperti mana sedia maklum kita bahaskan tadi, bagi saya yang menilai politik semasa ini sukar untuk mencapai makam yang dinyatakan tadi, terlalu tinggi lah untuk dicapai bagi konteks politik semasa sekarang. Sekian Akif. Baik. Terima kasih Saudara Isom atas jawapan tersebut. Baik, mungkin saya perlukan satu jawapan yang ringkas daripada panelis kita berkenaan dengan wajar atau tidak untuk Yang Amat Berhormat Tun Dr. Mahathir untuk diberikan ruang ataupun kebenaran untuk membentangkan idea plan Majlis Pemulihan Negara ini kepada Majlis Raja-Raja. Saya minta untuk jawapan yang ringkas sebab kita masa mencemburi kita. Saya buka kepada mana-mana panelis untuk menjawab. Akif, apabila kita nak jual barang atau nak jual produk, orang yang jual tu haruslah diizinkan untuk memperagakan apa yang nak jual. So kalau kita nak jual contohnya nasi lemak yang terbaik, kita mestilah nak biarkan dia buka stall, tunjuk kenapa nasi lemak dia sedap dan sebagainya. So pada saya, apabila cadangan tu datang daripada pejuang dan konsepnya datang daripada pejuang, ideanya datang daripada pejuang melalui Tun, saya percaya pejuang dan juga Tun Dr. Mahathir bin Mohamad harus dengan rendah diri diizinkan untuk menghadap duli-duli yang maha mulia Raja-Raja Melayu semasa persidangan khas esok untuk sebenarnya menyatakan kenapa MPN atau Majlis Pemulihan Negara ini merupakannya satu-satunya solusi terbaik bagi negara pada masa ini. Baik, terima kasih. Ada tambahan mungkin daripada panelis-panelis kita yang lain? Baik, tak ada. Okey. Kita dah nak ke penghujung rancangan. Jadi daripada hasil perbincangan ini saya minta untuk sekiranya boleh diberikan satu kesimpulan apakah benar-benar Majlis Pemulihan Negara ini diperlukan pada masa ini. Saya mulakan dengan Saudara Hisamuddin. Ya, saya melihat idea ini adalah idea yang baik dalam keadaan kita faham bahawa politik negara ini menemui jalan buntu. Jadi bagi saya sekiranya perkara ini diteliti dan dinilai di luar daripada kerangka yang penuh dengan sentimen dan juga politik yang berlebihan, saya rasa ini adalah satu langkah yang baik untuk menyelamatkan negara dan juga rakyat keluar daripada krisis kesihatan dan juga mampu memacu kemajuan ekonomi negara. Itu saya punya komen. Baik, terima kasih. Mungkin saya boleh dengar daripada kesimpulan daripada Saudara Rafiq. Kesimpulan saya, Akif, terima kasih. Akhir sekali saya ingin menyatakan jika sesuatu tidak dilakukan dengan segera, saya risau keadaan negara mungkin tidak boleh diperbaiki lagi. Saya mungkin sound like the prophet of doom, tetapi hala tuju yang kita ada sekarang, kerisauan rakyat, restlessness rakyat di dalam social media, dalam kita bercakap di mana-mana pun, semua orang menimbulkan isu yang sama. Isu vaksin pun deliverynya slow, isu numbers, ini merupakan isu life and death. Life and death. Kita tengok numbers yang semakin rising. So saya percaya MPN ini merupakan solusi yang terbaik, the best available option yang ada sekarang. Sebuah badan, sebuah jawatan kuasa yang fokusnya 4 perkara tersebut, krisis pandemik, COVID, krisis ekonomi, krisis berkaitan dengan ketidakstabilan politik, krisis yang berkaitan dengan akhirnya social welfare, education dan sebagainya. Dan sebuah badan yang saya percaya bila dianggotai oleh pakar-pakar dan it goes beyond political lines, maknanya semua orang bekerja untuk Malaysia, bukannya bekerja untuk PH, bukannya bekerja untuk barisan, bukannya bekerja untuk pejuang, tapi bekerja untuk Malaysia.
Saya rasa ini adalah solution yang terbaik. Terima kasih Akif. Terima kasih. Baik, Saudara Nizam mungkin boleh bagi kesimpulan yang ringkas, insyaAllah. Terima kasih Akif. Saya balik soalan yang saya telah ajukan tadi. Adakah struktur sedia ada menyelesaikan 4 masalah yang telah dikenal pasti? Dan dalam semua yang telah disebutkan tadi, jawapannya nyata, struktur sedia ada tidak menyelesaikan masalah-masalah yang kita dah kenal pasti. Ya. Jadi langkah terbaik adalah untuk penyediaan ataupun penubuhan satu majlis pemulihan negara. Peranannya adalah untuk menepati Tuanku Al Sultan tentang isu-isu berkaitan dengan COVID-19, isu ekonomi, isu sosial. Kelebihannya sememangnya adalah tiada garisan politik akan menghalang pihak-pihak yang dijemput menjadi ahli MPN, di mana semua akan memainkan peranan dari segi memikirkan dan mengetengahkan kepentingan negara, dan itulah yang kita perlukan di saat-saat di mana bilangan kes-kes COVID-19 amat tinggi. Itu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih saya ucapkan mana rangkuman kita hari ini adalah Majlis Pemulihan Negara ini adalah satu cadangan yang sangat-sangat berkesan untuk diguna pakai pada hari ini, insyaAllah, dan kita harapkan yang terbaik keputusan daripada Majlis Raja-Raja punya persidangan besok, insyaAllah. Terima kasih saya ucapkan kepada panelis-panelis kita kerana sudi untuk bersama dengan kita pada malam ini untuk membincangkan topik yang begitu menarik. InsyaAllah pada masa akan datang kita akan berjumpa lagi dalam rancangan yang sama, Bicara Tanah Air, tapi pada waktu yang berbeza dan topik yang berbeza, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.